Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Nazira Johar. Saya akan sampaikan syarahan bertajuk Medical Negligence yang versi bahasa Melayu. Bagi kursus DJN 125 Ethics dan Law in Nursing. Sebagai pendahuluan, ingin dimaklumkan kepada semua pelajar bahawa litigation atau proses perundangan ni untuk mendapatkan pampasan disebabkan oleh kecederaan yang berlaku di dalam hospital ataupun fasiliti kesihatan yang telah dikemukakan di mahkamah sivil semakin meningkat. Yang ni bermula tahun 2005 lagi, sekarang tahun 2020. Jadi kes-kes yang perundangan untuk mendapatkan pampasan disebabkan oleh kecederaan ini semakin meningkat. Jadi sebagai seorang jururawat kita perlu mempunyai pengetahuan dan kesedaran tentang hal ini supaya kita tidak terlibat di dalam kes-kes yang melibatkan negligence ni. Pada tahun 2019, Menteri Kesihatan Malaysia yang lalu iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad telah mengemukakan data yang menunjukkan bahawa pada tahun 2016 hingga 2018 berlaku peningkatan kes terhadap tuntutan-tuntutan kes-kes negligence ni. Contoh-contoh kes yang berlaku ni yang melibatkan pembedahan yang salah, meninggalkan objek di dalam kaviti badan pesakit tanpa niat, kesilapan-kesilapan berkaitan dengan transfusi dan ubatan, dan kes pesakit jatuh yang telah melibatkan 2 kali peningkatan sebanyak 2 kali ganda, sama ada di dalam fasiliti kesihatan awam ataupun kesihatan swasta. Apabila berlaku banyak kes yang melibatkan negligence ini, dia boleh mengurangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesihatan kita. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang tidak baik untuk bagi pihak kerajaan. Sebagai pengenalan, pendahuluan, apa yang kita boleh katakan adalah apabila sesuatu kecederaan itu berlaku pada pesakit, pesakit itu sendiri dan ataupun wakil dia boleh minta pampasan. Mereka boleh mendapat pampasan akibat kecederaan yang disebabkan oleh pihak kita. Namun begitu, bukan semua kecederaan yang dialami oleh pesakit dalam kawasan hospital ni dia boleh dapatkan pampasan. Ada setengah-setengah kecederaan dia yang tidak melibatkan negligence tak dapat pampasan lah. Kemalangan-kemalangan yang melibatkan pesakit ni ada macam-macam jenis lah. Termasuklah pesakit jatuh dari katil, berlaku kudis tekanan disebabkan oleh hospitalisasi. Lepas tu tersilap bagi ubatan, tersilap dos ubatan, tersilap potong kaki pesakit, rawatan yang diberikan kepada pesakit yang salah, maksudnya pesakit lain. Dan berlaku juga kes-kes kematian pesakit disebabkan oleh kesilapan-kesilapan ni dan banyak kes lagi. Apa itu negligence? Negligence adalah satu sejenis tort yang tanpa niat. Dia berlaku tanpa niat. Negligence ni berlaku apabila seseorang jururawat itu gagal untuk mematuhi polisi-polisi yang telah ditetapkan, prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dan standard of care. Dalam keadaan di mana seorang jururawat lain yang mempunyai reasonable ataupun munasabah akan buat perkara yang sama dalam situasi lain. Maksudnya jururawat ni dia gagal buat apa yang jururawat lain buat. Elemen di dalam tindakan negligence ni ada 4. Jadi 4 ni pelajar perlu ingatlah. Yang pertama, a duty of care is owed by the defendant to the claimant. Kita sebagai defendant, sekiranya kita membuat negligence tu, kita sebagai defendant, kita berhutang duty of care dengan orang yang menuntut tu. Maksudnya kita tak buat duty of care tu pada dia, kita berhutang. Yang kedua, there is breach in standard of the duty of care owed. Maksudnya kita melanggar
standard of care tu. Kita berhutang juga. Maksudnya kita telah melanggar duty of care tu. Yang ketiga, disebabkan oleh pelanggaran duty of care tu telah menyebabkan kecederaan yang boleh dijangka lah. Maksudnya apabila kita buat kesalahan tu, kita melanggar duty of care tu, boleh menyebabkan kecederaan tersebut. Okay. Yang keempat adalah kecederaan tu sendiri. Okay. Penerangan ni kita akan tengok lepas ni. Okay. Yang pertama, ingat semula a duty of care. Yang kedua, breach of duty. Yang ketiga, the breach of duty cause the harm. Pelanggaran tugas tu telah menyebabkan kecederaan. Dan yang keempat, plaintiff ataupun pesakit tu telah dicederakan. Okey, elemen yang pertama yang perlu dibuktikan oleh pihak plaintiff iaitu pihak yang menuntut tu, yang untuk membuktikan bahawa seorang jururawat itu telah melakukan negligence adalah a duty of care. Dia ada satu duty of care ni satu garis panduan untuk melakukan satu tugasan tu. Jururawat tu berhutang sesuatu tugasan tu dengan pesakit, dengan plaintiff. Iaitu the standard of care lah dalam konteks kita sebagai jururawat tu, the standard of care. Apa itu standard of care? Standard of care ni adalah satu standard ataupun satu ketetapan di mana jururawat yang akan dibandingkan apabila dia tuduh melakukan negligence, dia akan dibandingkan dengan jururawat yang lain. Soalan yang akan ditanya adalah apa yang jururawat lain yang munasabah, maksudnya reasonably, dan seorang jururawat yang kompeten yang lain akan buat di dalam situasi yang sama. Kalau jururawat yang melakukan negligence tidak melakukan seperti jururawat lain yang kompeten melakukan, itu terdapat berlakunya negligence di situ. Duty of care ni, in medical negligence claim, dalam tuntutan kes negligence ni, dia bergantung pada hubungan di antara jururawat dan pesakit itu sendiri. Apabila seseorang kaki tangan kesihatan, dia telah diberi kebenaran untuk memberi rawatan kepada seorang pesakit, dia adalah menjadi satu tanggungjawab kepada kita untuk membuat tugasan yang cekap dan munasabah, untuk mempraktikkan kita punya kemahiran dan untuk sampaikan apa yang kita pelajar tu. Itu tujuan kita diambil sebagai pekerja, diambil sebagai jururawat. Okay. Kita tengok contoh yang pertama. Ni saya nak terangkan dengan lebih terperinci tentang standard of care tadi. Ini contoh satu. During nasogastric insertion, maksudnya dalam satu prosedur memasukkan tiub nasogastrik ke dalam hidung pesakit, dimasukkan satu tiub yang kecil ke dalam hidung pesakit. Tiub tu akan dimasukkan ke dalam esophagus dan hujung tiub tu akan sampai di dalam stomach, di dalam gaster lah. Apabila tiub tu dah sampai ke dalam gaster pesakit, jururawat tu dia perlu melakukan beberapa ujian untuk memastikan betul ke tak tiub tu memang betul berada di dalam gaster. Okay. Sebelum dia bagi makanan ataupun ubat. Okay. Jadi pihak plaintiff, pihak yang menuntut tu, dia perlu membuktikan bahawa jururawat ni dia tidak buat macam tu. Kalau dia buat macam tu, mesti tak jadi macam ni. Itu maksudnya mereka perlu, kalau dalam satu prosedur tu, mereka akan dapatkan apakah standard of care bagi prosedur ni. Itu maksudnya standard of care. Contoh yang kedua, apabila sebelum kita memberi ubat kepada pesakit, seorang jururawat perlu memastikan 6 rights untuk pemberian ubat ni dilakukan. Contoh, ini 6 right lah. Mungkin kita ada setengah organisasi dia telah menetapkan 7 rights. 8 rights pun ada. So ada setengah-setengah, dia mengikut setengah organisasi lah, maksudnya setengah hospital. Yang termasuk iaitu mesti pesakit yang betul, ubat yang betul,
masa yang betul, cara pemberian yang betul, dos yang betul dan dokumentasi yang betul. Okay. What will happen if the nurse did not check for the patient's name properly? Apa berlaku sekiranya jururawat tu sediakan ubat, dos yang betul, apabila sampai dekat pesakit, dia tidak check pun nama pesakit, dia tidak tanya nama pesakit, dia tidak check dengan tag pesakit, dia terus bagi. Ada tak kemungkinan dia telah tersilap pesakit? Mungkin dia rasa itu adalah rutin harian dia. Encik Puan Aminah ni duduk dekat katil 26. Jadi esok pun dia akan pergi kat katil 26. Macam tu. Jadi kesilapan tu boleh berlaku. Kalau dia follow standard of care yang betul, mengikut tempat dia bertugas tu, jadi dia selamat. Kalau dia tak follow, memang dia tak selamat. Okey, elemen yang seterusnya iaitu elemen yang kedua ialah breach of duty. The defendant breach this duty. Defendant tu kita, maksudnya pihak jururawat. Kita telah melanggar tugasan tu. Breach of duty ni adalah tingkah laku ataupun tindakan yang tidak bertindak lah. Maksudnya defendant ni dalam keadaan tu dia bertindak tidak memenuhi keperluan standard of care, yang mana jururawat yang munasabah, yang kompeten yang lain akan buat dalam situasi yang sama. Okey, dia tak buat. Okey, apa itu breach of duty? Breach of duty ni biasanya kita rujuk sebagai satu liability or a deviation. Maksudnya liability ni satu macam keadaan kita berhutang lah, kita tak buat. Ataupun deviation, maksudnya menyimpang daripada standard of care. Kita tak buat ataupun kita buat benda lain. Okay. The standard of care maksudnya ada satu tahap dari segi kemahiran, penjagaan dan satu judgement, satu penilaian yang seorang jururawat yang istilah reasonable ni dia macam istilah munasabah, tapi macam itulah, yang seorang jururawat yang kompeten akan buat di dalam keadaan yang sama. Jadi dalam keadaan breach of care ni, breach of duty ni dia tak buat. Okay. Kita tidak perlu menyampaikan satu tahap pencapaian pemberian kesihatan, penjagaan yang sangat tinggi. Kita hanya diperlukan untuk melakukan tugasan kita mengikut standard of care tu. Standard, tak perlu buat sampai ke tahap yang sangat tinggi. Okay. Contoh yang pertama, pemberian nasogastrik tadi. Okay. Seorang jururawat ni dia bagi 150 ml susu kepada pesakit yang tidak sedarkan diri lah, tanpa buat test tadi. Mungkin dalam keadaan dia sangat sibuk, ataupun dia terlupa, ataupun dia jenis seorang yang suka buat shortcut. Sebab dia kata kemarin dah bagi, dah buat test, so hari ni tak payah buat test. Apa berlaku sekiranya tiup tu tertarik keluar ataupun tertarik keluar tanpa disedari? Okay. Dia tidak check dulu, dia tidak buat ujian. Sebab dia dalam keadaan nak cepat dan dia terlupa ataupun dia terlupa. Okey. Tiba-tiba selepas ubat tu masuk saja, susu tu masuk saja, tanda-tanda vital pesakit merosot. Mungkin kadar nadi dia meningkat ataupun kadar darah dia menurun, apa macam tu. Okey. Disebabkan oleh pulmonary aspiration. Pulmonary aspiration ni maksudnya susu yang dibagi tu dia tidak masuk ke dalam gester, dia masuk ke dalam lung, di dalam paru-paru. Sebab yang tak, macam saya cakap tadi, tiup tu mungkin dah tertarik keluar sikit, so jadi dia termasuk ke dalam saluran yang larynx. Adakah jururawat ni melanggar standard of care? Yes, dia memang melanggar sebab dia tidak test. Dia tidak test. Itu satu pelanggaran yang dibuat. Sebab jururawat yang kompeten yang lain, dia akan buat benda tu. Dia akan test. Kalau dia tak test, memang dia melanggar standard of care. Okay. Contoh yang kedua. Semasa pemberian ubat tu, seorang jururawat dia memberi ubatan yang tidak dipreskripsi pun oleh doktor. Hal ini berlaku disebabkan oleh kawan dia minta tolong dia untuk bagi ubat tu kepada pesakit katil 16. Contohlah, ni contoh. Jadi dia pun bawa ubat tu pergi kepada katil 16, dia terus bagi kepada pesakit. Okay. Apa sepatutnya jururawat yang bagi ubat kepada pesakit tu buat sebelum dia bagi ubat tu kepada pesakit? Yang pertama,
sepatutnya yang paling utama adalah dia tidak sepatutnya ambil ubat tu pergi bagi kepada pesakit. Dia perlu mulakan dari awal. Dia yang perlu sediakan ubat. Dia perlu tengok dos ubat tu betul ke tak. Nama pesakit, nama ubat, semua dia kena buat dari awal. Dia tak boleh nak tolong bagi macam tu. Tak boleh. Itu akan meningkatkan risiko medication error. Okey. Okey ya. Saya harap pelajar faham. Kita akan bercakap tentang elemen ketiga ni di dalam part 2. Okey, sekian, terima kasih untuk kali ini.